والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita dapat sama-sama menyelesaikan satu kefarduan difardukan oleh Allah Taala, iaitu sembahyang. Dan bersyukur jugalah kita kepada Allah kerana dengan izinnya dalam menyelesaikan kewajipan itu kita dapat menyelesaikan dengan secara berjemaah. Itu tidak lain tidak bukan tuan-tuan, iaitu hasil daripada pertolongan Allah Ta'ala ke atas kita. Jadi kita sebagai hamba banyak-banyaklah bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah di atas dunia ini, insya-Allah. Baik, sebelum meneruskan lagi kalam ini, diminta oleh pengurusi kita supaya ta'aruflah sedikit tentang diri saya. Kerana memandangkan pertama kalilah datang sini dan dapat bersilaturahim dengan tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah lah. Jadi sayanya sebagaimana dimaklumkan, namanya Abdullah bin Yusuf. Asal saya daripada Kuala Besut, Terengganu, dan sekarang ni menetap di Shah Alam dan sedang menjadi seorang guru di sebuah ma'had di sekitar Shah Alam juga. Dan sebelumnya saya datang di sini, saya pernah menjadi imam masjid di daerah saya, di kampus saya di Kuala Besut. Bila habisnya imam, saya terus datang ke sini kerana diminta oleh guru saya juga supaya mengajar di tempat ia. Dan sekarang ni menetap sinilah. Dan isteri pertama saya ni ada seorang isteri dan 2 orang anak. Baik, itulah seringkasnya mengenai diri saya. InsyaAllah kita akan isikanlah apa yang masa yang ada ini dengan mau'izah, sama-sama kita mengambil iktibar daripada apa yang akan disebut. Baik, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahu maulana al-azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, bila sebut kata sembahyang, kita sedia maklum dan menjadi satu benda yang sangat-sangat orang tahu. Sebut je sembahyang orang tahu.
Bokau orang kafir pun tahu kau nak pergi mana? Semayang. Kadang-kadang kita kalau nak kawan dengan orang yang kafir, kau suka semayang? Kadang-kadang kita tanya pula. Kawan ataupun kita kerja sekali biasa ni, ma'ruf sangat bila sebut kata semayang. Dia orang ada ikut semayang, tapi kita tanya dia orang semayang. Kita tahulah masa mana dia semayang. Jadi nak bagi tahunya benda ni ma'ruf sangat. Baik. Bila kita ma'ruf pada kita, cuma di sini saya nak mengambil nak buat satu renungan untuk kita bersama. Di atas diri saya sendiri. Bukanlah dengan makna saya sebut ni saya sudah sempurna, tuan-tuan. Tidak. Saya di sini supaya kita mengambil sama-sama mengambil iktibar daripada apa yang disebut. Iaitunya sembahyang Allah Ta'ala kata qad aflahal mu'minun. Salah satunya keberuntungan seorang mukmin itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut qad aflaha. Dari segi kaedah, kalaulah orang belajar ilmu-ilmu Arab seperti ilmu nahwu, ilmu saraf, ada perbahasan di situ. Kenapa Allah meletakkan dengan makna qad? Kalaunya cukup dah kalau Allah Ta'ala sebut aflahal mu'minun, cukup nak bagi tahunya berjayalah orang mukmin itu bila mana? Bila dia melakukan sembahyang itu hal keadaan khusyuk. Cukup Tapi di sini Allah Ta'ala menggunakan dengan perkataan qad. Kalau balik bahasa kita dengan makna sungguh. Bila qad ia masuk di atas fi'il madhi, aflaha tu dia panggil fi'il madhi. Kita orang belajar. Dia bila ia masuk di atas fi'il madhi dengan makna sungguh. Satu lagi kalau qad ia masuk di atas fi'il mudhari' dengan makna ia ada dua makna. Kadang-kadang menunjuk dengan makna terkadang, kadang-kadang dengan makna sesungguhnya. Tengok atas tempat. Di sini bila masuk di atas fi'il madhi dengan makna sungguhnya. Bila sebut kata sembahyang ni, Allah Ta'ala mengatakan orang yang sembahyang hal keadaan iaitu khusyuk, sungguhnya dia ini menjadi orang yang beruntung. Menjadi satu benda yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Baik. Sampaikan kalaulah kita tengok di dalam Quran, banyak sebut di dalam Al-Quran bila mana Allah Ta'ala memberitahu ataupun Allah Ta'ala menkhitabkan berkait dengan sembahyang, Allah Ta'ala akan sebut dengan perkataan qama, daripada perkataan asal yang qama. Dengan mana? Biasanya yuqimus salah, aqimis salah. Perkataan tu je Allah Ta'ala guna. Allah Ta'ala tidak menggunakan dengan perkataan if'alis salah, tak guna. Ataupun Allah tidak menggunakan dengan perkataan i'malis salah. Kalaulah kita terjemuhkan pada bahasa kita tu hampir sama saja tu. Kalaulah if'ali buat alih muat kasmayan contohnya. Kalaulah i'mali mana kerjakan alih muat kasmayan. Kalau aqimis salah lain. Aqimis salah ni ulama menterjemahkan dengan makna mendirikan. Beza tuan-tuan, daripada mendiri, mengerja, membuat itu ada perbezaan. Jadi kenapa di situ menjadi satu soalan pada kita? Kenapa di situ Allah Ta'ala menggunakan dengan makna mendirikan pada sembahyang itu? Dikaitkan sembahyang itu dengan mendiri, bukan dengan makna mengerja, bukan dengan makna membuat, bukan. Baik.
ulama memberitahu di sini, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ulama mentafsirkan daripada kalam Allah Taala itu dengan maknanya aqimus salah itu mendirikan, yakni mendirikan akan hak-hak Allah Taala. Itu dengan makna satu. Satunya dengan makna mendirikan mendirikan akan sembahyang itu dengan makna mendirikan akan hak-hak Allah Ta'ala. Satu makna. Dan satu lagi ulama memberi tafsiran daripada ayat itu juga dengan makna kita menjauhkan apa yang Allah Ta'ala larang dan kita mengerjakan apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu dengan maknanya mendirikan. Sebab apa? Sebab asalnya sembahyang, kalaulah seorang itu betul-betulnya dia sembahyang, dia akan sembahyang dia akan mencegah ia daripada fahsya dan munkar. Kita kata ni kita umur berapa dah? Contoh dah kata umur saya 50 dah. 60 dah umur. Baik. 50, 60. Baik. Bermaknanya kita sembahyang di situ, kalau dah 50 lah, contoh kita ambil 50. Bermakna kita sembahyang hampir 35 tahun. Tolak yang sebelum balik. Bermakna kita hidup 50 tahun di atas dunia dan kita sembahyang kemungkinannya 35 tahun kita sembahyang. Bila mana kita sembahyang dah 35 tahun, tolaknya yang sebelum balik tu, jadi bermaknanya kalaulah nak dibandingkan dengan pekerjaan dunia, tuan-tuan, nak dibandingkan dengan pekerjaan dunia ni, kalau dah orang yang bekerja selama 35 tahun tu, apa kita nak cakap? Maksudnya orang tak boleh nak khianat sekali-kali. Orang tidak akan boleh khianat, tidak boleh dia tu usik perniagaan dia tu. Kacau perniagaan, kalau dah kacau pun dia akan boleh hindar dan sebagainya. 35 tahun bayang dia berniaga. Kalau dah 2, 3, 4 tahun, mungkin ada lagi, boleh lagi. Ni dah 35 tahun pengalaman dia dalam perniagaan satu bidang itulah, contoh. Kalau nak ikutkan begitulah kalau pekerjaan dunia. Tapi bila sebut kita ni pasal sembahyang, bukannya kita sembahyang ini satu hari satu waktu, 5 waktu, tapi banyak lagi cacat sini. Kenapa tu? Itu satu persoalan pada kita. Itulah nama itulah dikehendaki oleh Allah Ta'ala mana mendiri. Jadi walhasil kita ini bukan lagi mendirikan sembahyang, tapi kita hanya mengerjakan sembahyang. Hak-hak Allah Ta'ala kita tidak lagi melaksanakan. Sebab apa? Sebab sembahyang innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu mencegah kita daripada fahsya dan munkar. Dalam sembahyang pun fahsya munkar lagi buat. Tak tinggal dan sebagainya. Itu kalaulah kita cakap yang yang zahir ataupun yang batin. Kalaulah kita cakap pasal sembahyang kita ni, perbuatan sembahyang kita banyak lagi. Kalau dah tempat saya dah, tuan-tuan, minta maaf saya nak cerita sikit tempat saya. Saya menjadi imam pada masa tu. Kita ni ada kesedarannya, maksudnya kita sebagai imam nak bagilah sedikit sebanyak, bukan makna kita ni pandai tak. Dengan makna kita ni
ada sikit banyak nak kongsikan ilmu kepada ahli qaryah kita tu. Baik. Bila mana saya ni ada terlintas itu, dah kita pun bagi tahulah kat pengurusi. Katanya saya ni nak baca kitab lah lebih kurang. Nak bagi makmum-makmum kita ni dengar dan sebagainya. Adapun ustaz-ustaz lain tu dah biasalah, yang ada tazkirah tu, tapi kita ni sebagai imam kita nak juga. Baik. Beritahulah, okey, tak apa. Syarat tak boleh buat. Okey. Bila mana saya mengumumkan, saya mengumumkan kata insya-Allah saya akan nak baca kitab lah. Baca kitab pun baca kitab yang kecil-kecil saja untuk sebagai fardu ain untuk kita. Umumnya begitu. Baik. Bila mana kita umum gitu, makmum kita ni adalah yang nakal-nakal sikitlah. Nakal. Bila jumpanya di tengah tepi-tepi jalan, biasanya kita pergi dekat dia orang yang duduk dengan minum air di kedai dan sebagainya, kita pergi singgah. Maksudnya begitulah biasanya pun. Dia akan tanya, "Ustaz, nak baca kitab apa, Ustaz?" Tu dia orang tanya, "Nak baca kitab apa, Ustaz?" Kata tak nak baca kitab apa pun, nak baca buat semayang, buat suci. Tu saja buat semayang biasa lah. Tahu wudu, tahu kita kena sebelum daripada semayang itu kita nak bersuci dulu. Lepas tu kan bila bersuci kan kita semayang macam mana dan seterusnya lah. Maksudnya dah ada bab semayang lah katanya. Apa tu tuan? Dia tarik tu. Gitu. Dia tarik. Dia tak cakap pun. Kalau dia cakap nampak sangat dia ni tahu Allah tuan-tuan bodoh. Nampak sangat. Tapi gitu jelah. Apa Ustaz? Gitu jelah. Jadi daripada tarikan itu tuan-tuan. Tu dia tarik. Nak menandakan apa tuan-tuan? Nak menandakan pada kitanya tak apalah. Maksudnya dia sembahyang itu banyak tahun dah. Adapun yang tak sembahyang lagi tu tu hak dengar ya. Adapun kita hak sembahyang dah banyak tahun dah. 10 tahun dah sembahyang ni, tak gitu tak apalah. Maksudnya gitulah. Gitu. Dia memandang remehkan pasal sembahyang ini. Kalau dah siapa-siapa pun yang mengajar sembahyang ni itulah. Katanya sembahyang ini sembahyang 40 tahun dah. 30 tahun dah sembahyang. Tu tuan-tuan. Sembahyang ni macam mana pun berapa tahun pun kita sembahyang, kalaulah dia itu tak sempurna. Tu. Jadi sembahyang ini dia mengubahkan kita, bukan kita yang mengubahkan dia. Kalaulah elok sembahyang, eloklah kelakuan kita. Sebab itulah di akhirat kelak, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di akhirat kelak maklum sangat pada kita bila sebut kata sembahyang. Perkara bila sebut Allah Ta'ala menyatakan di dalam Quran, awal-awal yang akan dihisabkan di hadapan Allah Ta'ala kelak, bukan di alam kubur, di akhirat. Maksudnya di padang mahsyar nanti, kita akan disoalkan mengenai sembahyang kita yang pertama sekali. Bentang dulu ketah kerja, suratan amalan kita yang sembahyang. Tak betah lagi hal-hal lain. Puasa kita, haji kita, ibadah-ibadah lain tak. Sampaikan Allah Ta'ala beritahu, jikalau sembahyang engkau itu baik, nescaya amalan lain pun baik. Sebaliknya kalaulah sembahyang engkau itu membawa kepada banyaknya hisab, perhitungannya terperinci, dan nescaya amalan lain lebih teruk daripada tu lagi.
Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita kena cek, sentiasa cek. Cuba kita renunglah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita sembahyang banyaklah sembahyang. Puluhan tahun dah kita sembahyang sebagaimana disebutkan. Tapi tak berkesan kepada kita. Kemungkinan berkesan pun daripada kita ni tak sembahyang, daripada dulu sembahyang seorang. Okey, sekarang ni mari sembahyang jemaah. Apa dah tu? Okey lah. Dah satu tahap. Banyak tahap lagi. Bila kita mari datang pula sembahyang jemaah, kena cara adab-adab dia. Allah Rabbi tuan-tuan. Saya cukup pandang hati lah tuan-tuan. Tak maaf lah saya nak sebut di sini. Cukup pandang hatinya mana? Bila selesai tak ada adab kita. Biasanya kita ni terikut orang kadang-kadang. Pak kita ni dia di Malaysia ni ramai warga asing. Itulah dia orang tu. Contohnya Bangla, ada Bangla kita maklum kan. Dia orang ni tak ada adab lah. Tak apalah, maksudnya kemungkinan dia itu bermazhab mereka. Dia ada mana ada wirid dan sebagainya. Kalau ada pun sekadar diri dia Ismail sunat tu kan. Kita ini ada adab dia. Kita ada wirid dulu. Kalaulah sesibuk mana pun sekali, bukan dengan maknanya nak suruh wajibkan, bukan. Tapi sesibuk mana pun kita biarlah kita berwirid satu. Walaupun sesibuk mana pun biarlah kita sembahyang itu bila berkait dengan orang, jaga adab. Jangan melitah orang. Itu minta maaf lah tuan-tuan. Banyak sangat. Saya pergi mana-mana pun ada sangat kelakuan macam ni. Litas orang sembahyang, kalau dah orang yang menambah rakaat. Ataupun tak menambah rakaat pun pergi begitu je. Tak minta dah laluan dan sebagainya, contoh. Tak ada. Tu dia mari sembahyang jemaah dah tu. Itulah Tuhan maksudnya daripada sembahyang kita ini banyak lagi cara dia. Jangan kita rasa kita boleh sembahyang jemaah okey, rasa sempurna dah. Rasa sempurna dah. Betul lah satu sudut sembahyang jemaah okey. Cumanya daripada situ kita kena jaga cara-cara dia. Banyak lagi perkara-perkara yang berkait dengan sembahyang jemaah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Banyak perkara yang kadang-kadangnya kita gemar dah, sangat suka sangat dah sembahyang jemaah kadang-kadang. Tapi tak tahu cara dia. Yang boleh menghilangkan pahala jemaah banyak. Banyak perkara yang boleh menghilangkan pahala jemaah, tapi kadang-kadangnya kita tak sedar. Suka dah sembahyang jemaah, okey, tak ada masalah. Tapi kena belajar. Kena belajar. Tu maksudnya yang saya sebut tadi, iaitunya bila mana kita ni sembahyang kita ada adab, jangan lalu depan orang. Sampai satu hadis tu Nabi kata, jikalau engkau nak lalu di hadapan dia tengah sembahyang, sekalipun engkau kena tunggu di situ. Nabi kata engkau kena tunggu, mafhum hadis. Engkau kena tunggu dia dia siap sembahyang, walaupun dia sembahyang ribuan tahun. Dengan satu rakaat ataupun dengan dua rakaat tu memakan masa ribuan tahun dia sembahyang. Maksudnya sembahyang tak siap dah. Ataupun kita kata dia baca panjang. Tu contoh tu Nabi nak bagi tahunya benda yang sangat berat, benda yang sangat beratlah pada kita melintas orang sembahyang. Sampai ke Nabi beritahu jangan kau lintas selagi dia sembahyang ribuan tahun. Takkanlah dengan dua rakaat orang sembahyang ribuan tahun, sehari pun tak sampai. Sehari pun tak sampai. Sejam pun belum tentu lagi.
Tapi nak bagi tahunya, begitu sekali Nabi melarang melintas orang dan sebagainya. Itu kena ada tata cara dia. Itu sembahyang Jumaat dah. Itulah yang sembahyang kita tu tak boleh mengubah kita. Kita nak yang terbaik dah. Daripada kita sembahyang seorang, marinya sembahyang jemaah. Okey. Nak terbaik dah. Nak dapat fadilat-fadilat yang sebut tu. Tapi tak jaga tata cara dia. Ada segi sembahyang berjemaah. Tu sebab itulah hikmat juga. Hikmat juga disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Bila mana kita nak sembahyang ni, kita sunat bersatrah. Apa bersatrah, tuan-tuan? Iaitunya kita ada penhalang di antara kita dengan sembahyang. Contohnya sejadah. Tu sunat kita begitu. Apatah lagi, kalaulah kita sembahyang, berjemaah, kita menjadi seterahnya. Kalaulah imam dengan dengan dinding. Kalaulah orang yang hadapan, imam sebagai seterah. Orang yang belakang daripada makmum yang ke depan dia seterah dia. Tu kalaulah kita sembahyang seorang tu, biar ada seterah. Kata ulama, seterah sekurangnya ada sejadah. Tak apa. Bila ada sejadah, tidak menjadi masalah dan tidak menjadi satu dosa. Kalaulah orang yang lalu di hadapan kita, orang itu lalu di hadapan kita, tidak salah kita. Sebaliknya, kalaulah kita tidak ada seterah, ni cara juga, ni nak bagi tahu cara. Kalaulah kita sembahyang tidak ada seterah dan orang lalu di hadapan kita, lalu itu maksudnya sekadar tempat sujud kita tu lah. Kalaulah lebih daripada tempat sujud tu, tak apalah. Maksudnya satu sah tu. Jangan kita lalu hadapan dia. Ada pun di hadapan juga tapi jauh, tu tak apa. Ni masalah nak bagi tahunya di hadapan yang mana lempah daripada tak sampai lagi daripada tempat sujud dia tu. Kita lalu hadapan tu. Itu boleh membawa kepada, kalaulah kita buat begitu, kita tidak ada seterah, dia lalu, dia pun dapat dosa dan kita pun yang panggil menjadi satu kesalahan. Sebab apa? Salahnya sebab kita tidak buat seterah. Satu. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu kita kena jaga. Kena jaga. Baik. Yang seterusnya tuan-tuan. Bila kita sebut kata sembahyang, cuba kita cek. Kita sembahyang berjemaah. Okey. Sembahyang berjemaah kita. Bila kita sembahyang berjemaah, kita nak dapatlah pahala berjemaah itu. Kita nak dapat pahala jemaah itu. Baik. Tapi kalaulah kesilapan yang kita buat itu, kadang-kadang kita tak perasan ataupun dengan ceteknya ilmu kita, kadang-kadang sembahyang jemaahnya kita, tapi tak dapat pahala. Sah, tak ada apa sah. Tapi pahala yang kita kata kita nak 27. Belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab biarlah kita buat amal ni tuan-tuan, biarlah menjadi satu benda yang yakin, ataupun kita kata benda yang puas hati kita buat amal. Berlandaskan apa? Berlandaskan daripada kalam-kalam ulama. Kalaulah kita nak faham sendiri hadis, nak faham sendiri apa ni Quran, itu tak boleh lah. Kita ni cetek ilmu dah. Ambil dah daripada kalam-kalam ulama. Baik, saya sebut satu lah tuan-tuan. Satu kongsian pada hari ini, iaitunya bila mana kita sembahyang berjemaah, biarlah kita ini buat sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh yang kita ni bermazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Banyak kitab fiqh tuan-tuan, banyak kitab fiqh.
Baik. Kalaulah kita sembahyang berjemaah ni, dia ada cara dia. Nah, salah satu daripada kalam ulama, dia menyebut kalaulah kita buat perkara ini boleh menyebabkan hilangnya pahala jemaah. Ingatlah, bukan tak sah sembahyang ni saya beritahu ni. Nanti kata ustaz ni tak sah sembahyang, bukan. Nak beritahunya hilang pahala jemaah. Ni disebut di dalam kitab. Iaitunya kalaulah kita buat, iaitu yang berlakunya pada salam. Banyak berlaku pada salam. Bukan orang kat sini lah, orang tempat lain. Iaitunya yang berlaku pada salam. Salam ini rukun. Saya sebut dulu, salam ini rukun. Maklum pada kita, salam rukun. Bila sebut kata rukun, bila kita sembahyang berimam, dia ada masa bagi makmum. Ada masa dia. Ada masa dia nak bagi salam tu, dia ada masa. Bukan ikut dah yang kita nak bagi salam, bukan. Ia ada masa. Jadi masa itulah yang mengubahkan seseorang itu dapatnya pahala jemaah ataupun tidak. Satu ni satu sebab lah yang boleh menghilangkan pahala jemaah. Iaitunya salam maklum pada kita. Kalau lah kita sembahyang seorang, tak masalah. Bila siap dia habis baca tahiyat tu, okey, bagi salam je lah. Ataupun nak baca doa lagi, siap baca doa, bagi salam je lah. Ni masalahnya kita sembahyang berjemaah. Kalau imam pun begitu. Dia siap dah baca tahiyat, okey lah, bagi salam lah. Ni kita makmum. Itu kata saya kata sembahyang berjemaah ni dia berkait dengan sembahyang berjemaah. Baik. Jadi makmum ni dia ada masa dia nak bagi salam. Masa mana yang disunatkan apa ni bagi makmum itu bagi salam. Adapun bagi salam tu wajib. Masa tu sunat. Masa mana? Masa mana tu? Tu yang sunat. Adapun bagi salam bila-bila pun wajib dah bagi dia. Dia nak mubarakah, tu imam tak bagi salam lagi. Dia nak mubarakah dia nak terkentuk ke ataupun nak buang air dan sebagainya, siap dah. Apa ni baca tahiyat, nak bagi salam, tak ada apa-apa, dia niat mubarakah bagi salam. Okey ya. Imam tak siap lagi tu, tak apa dah, dia nak mubarakah. Lain. Ni masalahnya dia ada masa lah. Nak sebutnya dia ada masa. Kita buat soalan. Adakah masanya itu sebelum daripada tu imam bagi salam? Ataupun kita buat masalah ni, ataupun tu imam tadi itu, apa ni makmum tadi itu, bagi salam bila mana imam assalamualaikum pertama, kita pun assalam jugalah yang pertama kita. Adakah di situ? Ataupun kita kata tu imam bagi salam yang kedua, kita pun bagi salam lah kita yang pertama kita. Ataupun kita kata buat masalah laginya, tu imam selesai dah bagi salam, sunatlah kita bagi salam. Adakah di situ? Ataupun kita kata tu imam siap dah wiri, barulah kita bagi salam. Masalah ni. Ataupun kita kata tu imam balik dah rumah dah, barulah kita sunat bagi salam. Buat masalah saja buat masalah. Kalau ada buat berlaku tu tahu. Adakah di situ? Tu. Baik. Kata ulama. Di dalam kitab-kitab mereka, iaitunya yang kita ni bermazhab Imam Syafi'i, contohnya Muniyatul Musalli itu ma'ruf. Tak ada orang yang tak kenal lah kitab Muniyatul Musalli itu. Dia bercara bab sembahyang saja. Banyaklah. Banyak dari kitab tersebut. Banyak lagi kitab fiqh yang
Hidayatus Sibyan tu yang kecil-kecil saja tu sebut tu. Yang kecil kalau dah apa ni yang besar kitab Bughiyah, Tulab, I'anatut Talibin dan sebagainya, banyak kitab para ulama yang disebut. Baik. Iaitunya disunatkan bagi makmum. Daripada masalah yang dibuat tadi, masa mana yang disunatkan? Baik, disebut dalam kitab-kitab para ulama yang bermazhab Imam Syafi'i ini, dia sebutnya disunatkan bagi makmum itu memberi salam masa mana? Bila mana selesainya kedua-dua salam imam. Itulah baru sunat kita bagi salam. Dengan mana apa? Dengan mana iman Assalamualaikum warahmatullahi yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua, baru sunat kita bagi salam Assalam. Nak selesai dulu. Begitu juga kalaulah kita bangun daripada tambah rakaat, begitu juga. Iman selesai dulu yang kedua dia. Kedua-dua salam tu yang selesai, barulah kita bangun tambah rakaat kita. Yang ramai ada buatnya, imam bagi salam yang pertama tidak lagi. Iman as-salam yang kedua, kita pun as-salam yang pertama kita kan. Itu dia banyak kita sinilah. Itulah kebanyakan. Lepas tu pula kadang-kadangnya kita buat itu terikut-ikut. Kita buat terikut-ikut, kita tidak ada tempat ambilan kadang-kadangnya. Kalaulah kita buat satu soalan, tanya dia, ambil kat mana dan sebagainya. Hidayatus Sibyan kita jawi sikit saja kita. Hidayatus Sibyan di situ dalam bab fasal salam dia menyebut di situ. Sunat bagi makmum itu bila mana selesainya kedua-dua salam ini. Masalahnya iaitunya bukan masalah tidak sah. Masalahnya hilang pahala jemaah. Boleh menyebabkan hilangnya pahala jemaah. Sembahyang dah salah sah. Okey. Itu dengan mana baik, itulah yang kadang-kadangnya salah satu daripada kadang-kadang kita gemar ada sembahyang jemaah, tapi dengan kesilapan yang banyak lagi kita boleh membawa kepada sembahyang kita itu rasanya tak cukup, rasanya tak sempurna lagi. Kalau kita nak kira banyak perkara, ya Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak perkara. Kadang-kadangnya kita tinggal benda-benda yang sunat tu banyak dalam sembahyang. Banyak orang tinggal benda yang sunat. Sebab apa sunat ni? Kalaulah kita nak buat, kata ulama, benda yang sunat ni dia kalaulah tayar bocor. Yang bocor sini kan. Kalaulah tayar tu yang bocor, yang berlubang. Jadi benda yang sunatlah yang menampungkan. Sebab sembahyang kita ni bukan sempurna pun. Saya lah tuan-tuan, saya tak sebut siapa-siapa, saya tuan-tuan. Tak sempurna kita ingat itu, ingat perusahaan kita, ingat itu sebagainya. Jauh daripada firman Allah Taala tadi. Qad afhal mu'minu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kita tak khusyuk tuan-tuan. Itu sembahyang batin kita tu jauh dah. Yang zahir pun tak kena, banyak lagi tak kena. Yang zahir ni pun banyak lagi tak kena. Jadi maksudnya kita ini sembahyang tu banyak ingat benda lain. Jadi bila mana kalaulah kita banyakkan buat benda yang sunat, benda yang sunat itulah yang menempelkan yang wajib. Benda ibarat kalaulah kita kata seperti belon, benda tu bulat, dia tembus bocor. Tu. Jadi sempurna bulat lah orang panggil. Bulat lah. Cumanya ada tembus. Ada bocor tu. Jadi benda yang sunat lah yang tapur. Sini tapur. Ni ada lagi ni. Ada lagi tak ada dah benda yang sunat. Nak tapur macam mana? Itulah yang merugikan. Banyak kadang-kadangnya orang tinggal benda-benda yang sunat di dalam sembahyang. Kadang-kadangnya kita memandang remehkan benda yang sunat. Sunat je. Dia nak sunat.
Sedangkan benda sunat ini menjadi satu benda yang berharga sangat. Sebagaimana Allah Taala Nabi bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu syahidin. Itu Nabi bersabda. Man ahya sunnati, siapa-siapa yang menghidupkan sunnahku. Hidup sunnah, mana benda sunnah, benda sunat lah. Kita menghidupkan benda sunnah, benda yang sunat di dalam ibadat, tak kira lah ibadat semayang ke, di dalam pekerjaan kita seharian ke, kita menghidupkan. Bila inda fasadi ummati, ketika umat aku ini rosak. Nabi bersabda. Kita hidupkan sunnah, pakainya serban, pakainya jubah dan sebagainya, kita menghidupkan. Dalam keadaan umat kita tengah rosak ni. Apa barang dah. Hak sekarang orang duk keji, pakai jubahnya, selekehnya. Hak dia naknya macam mana? Hak nak dia pakai nektar. Hak dia naknya pakai baju masuk dalam seluar. Hak nak tu lah. Hak sekarang ni umat kita banyak rosak ni. Jadi bila mana kita melakukan benda yang sunat, katanya falahu mi'atu syahidin. Maka baginya pahala 1000 orang mati syahid. Pahala. Kalau seorang pun cukup dah pahala orang mati syahid. Pahala tu boleh dapat kita. Bukan kita yang berapung. Pahala tu dapat. Seorang pun cukup dah. Ni 1000 tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tu janji Nabi. Nak bagi tahunya apa tu? Berat. Benda yang berat pada kita ni. Nak mengamalkan sunnah di akhir zaman ini. Ya Allah. Sudah yang berat. Tu nak amal sunnah. Kalau aku pakai gini, orang kata ni, takut gitu lah. Kalau aku buat gini ni, lain lah orang kata pula. Tu. Banyak sekarang tu benda-benda yang sunat, kadang-kadangnya khususnya pada dalam semayang tu, kadang-kadang kita banyak meninggalkan. Tu banyak kita meninggalkan. Itu kita mintalah pertolongan Allah Taala biar kita melakukan ibadah itu khususnya pada semayang kita ini yang menjadi persoalan pertama di akhirat kelak. Biarlah membuat itu secara yang seelok-eloknya. Dan kita belajar. Ambillah daripada guru-guru, banyaklah daripada kitab-kitab para ulama, kita belajar secara khususnya tu mengenai sembahyang kita. Kalaulah saya nak sebut di sini banyak banyak yang kadang-kadangnya kita tertinggal. Tertinggal dan kadang-kadangnya kita buat itu tidak tepat. Tu yang kita rasa kita buat tu okey lah. Okey dah kita rasa tu. Tapi bila orang bagi tahu ataupun kita tengok kitab, tak tepat. Biarnya kita buat tu biar menepati. Biar tepat, barulah kita panggil puas hati. Kau kenapa bagi salam? Tu imam siap dah bagi salam, baru bagi salam. Apa ada? Tak. Ada kitab. Dan kau ni bagi salam tu imam tu, bagi salam yang kedua. Kau terus bagi salam, kami ada. Tahu orang ramai buat macam tu. Tak boleh lah. Tu biar ada tempat. Alhamdulillah. Kalau saya memberi satu beritahu, saya menjadi satu kaya. Kalau dah ada benda tu ada khilaf, tak ada masalah. Ni kita jalani mazhab kita Imam Syafi'i. Banyak dalam kitab-kitab yang berbahasa Imam Syafi'i menyebutkan begitu. Itu menjadi satu keyakinan kita. Kita ada tempat ambillah, barulah masuk hati. Puas hati kita buat kerjaan. Taklah kata taklah bergagal, taklah meraba-raba kat mana tak. Tempat kita buat puas hati, tempat kita ada ambillah, kita tunjuk kitab dan sebagainya. Itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit perkongsian pada malam ini, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk diri saya sendiri tuan-tuan khususnya, dan untuk tuan-tuan mudah-mudahan kita benar-benar dan kita cukup-cukuplah, biar cukuplah sembahyang kita tu dengan kesempurnaan.
Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah di atas dunia ini dan juga di akhirat kelak. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.